Ketika mana imam baca kuat, tak payah baca. Man kana lahu imam fa qira'atul imam qira'atun lahu. Siapa yang solat ada imam depan, maka bacaan imam bacaan dia. Bacaan imam ialah bacaan dia. So hadis ni umum, dia tak sebut bacaan Fatihah imam ialah bacaan Fatihah dia. Asy-Syafi'iyah melihat hadis ini maknanya bacaan surah imam jadi bacaan surah makmum. Makmum tak perlu baca surah, cukup imam baca surah. Ini kekhilafan. Bagaimana ia berlaku? Kepahaman. Dan ini dibenarkan. Ini tidak menjadi salah dalam kita katakan perbahasan fiqh. Di sisi Abu Hanifah, sama ada makmum ini solatnya solat secara rahsia zuhur asar, atau baca secara jelas maghrib isyak, maka makmum tak payah baca apa-apa, diam je lah. Sebab itu bila kita sembahyang dengan mazhab Hanafi, saya kawan-kawan saya daripada Bangladesh, daripada Pakistan, daripada India, purata mereka ialah Hanafi. Bila kita sembahyang dia diam je lah, tak baca apa-apa dia. Kan ini pandangan-pandangan mazhab, dan mereka ada hujah. Saya sengaja beritahu benda ni supaya saudara tidak menghukum orang tu sesat atau sebagainya. Ia kekhilafan mazhab yang dibenarkan dalam Islam. Tetapi bagi kita, kita kena berpegang salah satu. Kita tak boleh kok sukalah, kejap nak baca, kejap tak nak baca. So jangan jadikan agama sebagai permainan. Pegang-peganglah betul, jangan main-main. Ini disebut sebagai tatabbu' ar-rukhas. Yang ni saja-saja je nak ambil mana-mana yang mudah nak letak dalam diri kita. Jangan. Kerana perbuatan ini boleh merosakkan kita. Tetapi kita mazhab Syafi'i maklum bahawa membaca Fatihah merupakan satu rukun dan fardu. Sekiranya kita sembahyang bersama dengan orang yang kita juga tahu dia seperti mazhab Syafi'i lalu tak baca, kita wajib mufaraqah. Kita wajib mufaraqah. Dia tak baca bismillah, kita tahu dia Syafi'i, kita wajib mufaraqah. Tetapi kalau sekiranya kita tahu dia ni mazhab lain, maka tidak wajib mufaraqah, ikut macam biasa. Kenapa kita tahu orang ni pun macam kita mazhab Syafi'i, tiba-tiba saja dia nak test, maka harus kita mufaraqah. Kerana kita melihat i'tikadnya, pengetahuannya sama seperti kita. Kan itu kita lari daripada dia. Kerana pegangan pada prinsip. Ini cerita baca Fatihah. Walau bagaimanapun, tidak membaca Fatihah secara mutlak, tidak ada mazhab mana pun yang kata sah. Jadi kalau seorang semayang seorang diri, semuanya kata wajib. Yang khilafnya bila berjemaah. Dan khilafnya saya katakan bila solat itu kalau dibaca kuat, Imam Malik berpandangan sekian yang saya dah nyatakan tadi. Dan Imam Syafi'i berpandangan bahawa imam wajib diam seketika, yang disebut sebagai saktah. Kita belajar kitab Syafi'i, ada beberapa saktah. Saktah ni diam sekejap, yang imam perlu lazimi. Saktah yang pertama ialah antara takbirat, antara doa iftitah dengan bacaan Fatihah. Saktah yang kedua antara Fatihah dengan bacaan surah. Saktah yang ketiga antara surah dengan takbir turun rukun. Ini namanya saktah. Saktah ni saudara beri ruang sekejap. Ini di si mazhab kita Syafi'i. Arti imam bila baca Al-Fatihah, dia tamat baca Fatihah, dia memberi ruang sedikit pada makmum untuk membaca. Tapi bukanlah lama sangat. Tak, dia beri ruang sedikit saja supaya tidak berlaku ikhtilaj. Ikhtilaj maknanya jenis makmum was-was. Dia nak baca Fatihah, dia tak boleh nak touch ayat tu. Dia jadi was-was. Kita beri ruang sikit untuk dimulakan Fatihah, kemudian imam pun membaca surah. Baik, itu yang pertama. Baik, kita lihat huraiannya tentang bacaan Fatihah dalam solat Imam Abu Hanifah dan sahabatnya. Maksud sahabatnya ialah Abu Yusuf, Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Ini sahabat dia. Kenapa sebut sahabat? Asalnya anak murid, dah sama alim dengan tok guru, namanya sahabat. Asalnya anak murid, tapi dah sama alim dengan tok guru, maka disebut sahabat. Sahabat Imam Abu Hanifah dua orang. Yang pertama Abu Yusuf, atau dikenal sebagai Qadhi Abu Yusuf. Yang kedua Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani ni saudara-saudara semua tok guru pada Imam kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal sepakat atas sahnya solat seorang makmum tanpa baca sedikit pun dari surah Fatihah. Ia pengarang kita sebut umum begitu, saya sudah detailkan tadi supaya kita tak keliru dengan kata-kata pengarang ini. Kita dah detailkan bahawa kalau sekiranya dia seorang diri tak baca Fatihah, tak sah dan semua mazhab.
Khilafnya hanya bila dia solat berimam. Kerana hadis yang saya bacakan tadi, man kana lahul imam fa qira'atul imam qira'atun lahu. Ataupun ayat Al-Quran, wa idza quri'al qur'anu fa ansitu lahu wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tuflihun. Bila dibacakan kepada kamu Quran, maka hendaklah kamu dengar dan kamu diam, mudah-mudahan kamu berjaya. Abu Hanifah guna dalil ini, bila imam baca Quran kita diam je lah sampailah rukuk, i'tidal dan sebagainya, diam. Tapi Syafi'i ada jawapan dia, iaitu dengan mengambil kira sebab nuzul ayat ini. Kerana sifat orang kafir bila Nabi SAW baca Quran, mereka tepuk tangan, mereka bersiul supaya tak dengar ayat Quran. Maka orang beriman biar menyalahi perbuatan mereka, bila baca Quran kena diam. Kalau saudara tengah nak bercakap hal apa-apa, diam, bagi menunjukkan bahawa kita menghormati Al-Quran. Kerana sifat orang kafir, mereka cuba supaya tak dengar Quran. Sebab tu saya tak galakkan kalau saudara buka Quran dalam kereta, kemudian saya sembang, tutup. Kalau saudara nak dengar, okay, buka. Kadang-kadang kita dalam kereta buka Quran bagus, tapi kalau saudara nak sembang, kenapa saudara buka Quran? Tidak sesuai. Kerana Quran sifatnya bila dibaca kena dengar, untuk ambil iktibar. Baik kita buka nasyid, di tempat dia tak sesuai, kita baca Quran, kita buka CD Quran, kaset Quran, kemudian kita sembang kawan sebelah, sembang belakang, Quran jalan ni, tutup Quran, cakap. Kalau tengok kawan-kawan dah tak ada mood nak bercakap, okay, buka Quran, dengar. Kalau dia nak bercakap balik, tutup. Kerana bukan satu adab yang baik kita bersembang, Quran sedang dimainkan ataupun Quran dibaca. Ini beberapa adab yang perlu kita tahu supaya kita tak jadi macam orang-orang kafir tadi yang mempermainkan Quran. Adapun tentang orang yang enggan menunaikan zakat, Allah Ta'ala berfirman, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah, dan kebinasaan besar bagi orang musyrik, itu orang yang tidak menunaikan zakat. Dalam ayat ini dengan jelas Allah menyebut mereka enggan membayar zakat sebagai orang musyrik. Bukan ayat-ayat yang bila menyebut tentang solat pasti akan datang zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah, maka hendaklah kamu semua menunaikan solat dan mengeluarkan zakat. Semua ayat kait solat zakat, kait solat zakat. Dan seorang yang tidak menunaikan zakat, maka bukan sekadar sembahyangnya tidak diterima, bahkan dia murtad, waliyazbillah. Kerana itu Abu Bakar memerangi golongan yang tak bayar zakat. Zakat dengan solat tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dipisahkan antara kedua-duanya. Kedua-duanya wajib, dan wajibnya sama. Mengingkarinya adalah menyebabkan seseorang itu terkeluar dari Islam. Dan zakat merupakan maklum minad din bid-darurah. Maklum minad din bid-darurah maknanya orang bawah pun tahu. Ada benda agama ni orang atas-atas dia tahu, ulama-ulama besar dia tahu. Kesem, misalnya biodata para ulama, biodata para wali, kita tak tahu, para ulama tahu. Misalnya hadis-hadis bersifat khusus, tapi kefarduan bersifat umum seperti solat, zakat, haji, puasa, ini semua orang tahu. Budak kecil pun tahu bahawa kena zakat, mereka tahu. Kan ia suatu ibadat yang dibuat secara terbuka. Kita bayar zakat, anak-anak pun tahu ni ambil zakat. Maka ia disebut maklum minad din bid-darurah, suatu yang dalam agama maklum, tahu. Maknanya orang fasik pun tahu. Orang fasik pun tahu kelebihan ataupun kewajiban ibadat-ibadat ini. Dalam ayat ini dengan jelas Allah menyebut mereka enggan bayar zakat sebagai orang musyrik. Kemudian seterusnya huraian pada hadis yang disebutkan, hamba sahaya sama ada lelaki maupun perempuan yang lari dan kabur dari tuannya, cabut lagi, maka solatnya tidak diterima oleh Allah. Dan perkara ini Nabi SAW bersabda, idza abaqal amdu lam tuqbal lahu salatun hatta yarji ila mawali. Itu tinggal, tak apa, saya tak tulis pun tak apa. Wa fi riwayatin faqad kafara hatta yarji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Maksudnya, ini hadis sahih. Maksudnya, jika seorang hamba sahaya lari dan kabur, maka tidak diterima salatnya. Dan riwayat lain disebutkan, maka kafirlah ia sehingga pulang semula ke pangkuan tuannya. Baik, dalam Islam, hamba-hamba tak boleh lari pada tuan dia, tak boleh lari. Kenapa tak boleh lari? So bukan sekadar dalam Islam, dalam undang-undang yang diterima pakai, hamba tak boleh cabut lagi. Hamba dia kena sabar sehingga Allah melepaskannya, sehingga dengan sama ada dengan cara tuannya memerdekakannya,
ataupun dengan cara dia memerdekakan dirinya sendiri, yang kita namakan sebagai hamba mukatab. Mukatab maknanya hamba tu buat suatu deal dengan majikan. Tuan, saya nak merdeka. Tuan dia kata boleh, syaratnya kamu bayar sekian-sekian harganya. Lalu hamba ni pun pergi kerja, atau hamba ni carilah mana-mana orang kaya, boleh tak tolong beli saya. Lihat dalam sejarah Bilal bin Rabah, bila dia dihukum, diseksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, Bilal tak lari. Amir bin Fuhairah dihukum, diseksa, dia tak lari. Sumayyah binti Khayyat, Ammar, Yasir, yang kesemua ini hamba, dia tak lari. Nabi pun tak kata cabut lagi, pergi ke Habasyah. Tidak. Memang sistem hamba tak boleh lari. Sistem manusia, kalau lari mudaratnya lebih besar, menimbulkan keaiban yang lebih besar. Adapun dalam Islam, saudara, hamba ni bila lari, maka terhalang dia untuk mendapat hidayah Islam. Tuan dia kena cuba berusaha menggunakan ketuanannya untuk menjadikan hambanya yang akhirnya Islam. Ibnu Jarir, hadis ini beliau mengetahuinya, dia ada seorang hamba. Bila hamba dia lari dapat tangkap, dipancung kepala. Berdasarkan hadis ini, faqad kafar, dia sudah kafir. Maka kamu lari dari aku, kamu kafir, pancung. Hamba-hamba yang lari daripada tuannya, sembahyang tak diterima dan dia menjadi kafir. Ini berdasarkan hadis riwayat Nasai. Tak akan terima solat sampai dia pulang ke tuannya, dan dia tak akan selamat Islamnya sampai dia pulang pada tuannya. Saudara-saudara semua, walaupun zaman sekarang tak ada sistem hamba yang saya selalu sebut, tapi ia bukan bermakna hamba tidak wujud lagi. Ia seperti berhenti seketika. Ia berhenti seketika, kelak dia tetap ada. Sebab apa sahaja yang disebut dalam Quran, dia relevan sampai hari kiamat. Allah Ta'ala menyebut tentang sifat manusia yang suka menghambakan manusia.